ajaran ini mereka menganggap penerimaan ilmu yang bertentangan dengan hukum syarak, di mana mereka meyakini akan kehadiran guru yang gaib yang turun melalui badan juruzan, dan ia memberi pengajaran dan arahan kepada ahli-ahli kumpulan agar patuh dan setia melalui majlis yang dinamakan Majlis Rabithah. Yang keduanya, juruzan juga mendakwa mempunyai bacaan Al-Quran tersendiri yang diturunkan daripada Arash, dan bahasa Arash ini bukanlah bahasa Arab seperti bahasa Al-Quran, tetapi bahasa Arash itu sendiri. Dan beliau juga mendakwa bahasa ini akan digunakan selepas kematian nanti. Mereka juga mendakwa amalan atau pegangan yang bersifat kepada salah laku sah yang melampau, iaitu perbuatan terkutuk ini dilakukan adalah semata-mata untuk melepaskan nafsu syahwat mereka. Ajaran ini juga mengkelaskan mahram yang bertentangan dengan syarak, yang mana amalan ini adalah bertujuan untuk menjadikan hubungan di antara ahli-ahli kumpulan mereka seumpama seperti adik-beradik, dan menghalalkan bersalaman dan bersentuhan tanpa lapik atau bercium pipi di antara lelaki dan perempuan. Juga berlaku penyalahgunaan konsep zakat, iaitu kumpulan ini mendakwa ataupun mengenakan kutipan zakat kepada ahli-ahli kumpulan mereka di antara 10 hingga 25% daripada pendapatan bulanan yang wajib diberikan pada setiap awal bulan, dan akan dikira berganda jika lewat dibayar. Dan wang ini merupakan salah satu cara mengembangnya ajaran ini dengan lebih besar. Juruzan juga mendakwa mendapat perintah daripada guru gaib bahawa setiap ahli kumpulan hendaklah membuat pinjaman dan menjadi penjamin kepadanya, semata-mata untuk memenuhi kehendak beliau, termasuklah membayar bayaran kereta mewah, rumah banglo dan sebagainya. Juruzan juga mendakwa beliau mampu untuk berinteraksi dengan roh-roh si mati, lebih-lebih lagi ibu bapa kepada ahli-ahli kumpulan yang telah meninggal dunia. Dan beliau juga menyatakan bahawa roh-roh mereka, yakni roh-roh mereka ini mewasiatkan supaya anak mereka tetap bersama di dalam ajaran ini, kerana ajaran ini adalah ajaran yang benar ataupun kumpulan yang benar. Ajaran ini juga memutuskan hubungan kekeluargaan untuk melahirkan pengikut yang ta'asub fanatik, yang mana juruzan menggalakkan ibu bapa di kalangan kumpulan ini menyerahkan anak-anak mereka untuk mengikut kumpulan ini sejak daripada umur 12 tahun lagi, dan ada juga yang menyerahkan sejak berada dalam kandungan ibunya lagi. Dan akhirnya kumpulan ini juga mendakwa atau menggugut ibu bapa yang keluar daripada kumpulan ini dengan menghasut anak-anak mereka supaya membenci ibu bapa mereka, dan menghalang serta memisahkan anak-anak daripada berjumpa dengan ibu bapa mereka sendiri. Mereka yang keluar daripada kumpulan dianggap sebagai pembela dan pengkhianat agama, dan mereka akan mengancam kepada ahli kumpulan yang hendak keluar dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Inilah antara bukti-bukti yang ditemui oleh pihak berkuasa Jabatan Agama Islam Selangor mengenai penyelewengan ajaran juruzan ini. Lantas difatwakan ajaran ini sebagai ajaran yang sesat.
Sidang Jumaat, para hadirin yang dikasihi sekalian, mimbar hari ini ingin mengajak, sekiranya ada di kalangan mereka yang terlibat dengan ajaran ini, maka bertaubatlah, keluarlah, berhentilah, kembalilah kepada ajaran yang sebenar, kepada agama yang benar, berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan yang berlaku dalam ajaran ini jauh bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Maka marilah sama-sama kita memelihara pegangan akidah kita, agar kita tidak mudah terikut dan terjebak dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang akhirnya akan merugikan kita semua. Dengan kita mengambil langkah-langkah seperti berikut, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dan muktamad dalam setiap apa jua perkara yang hendak kita lakukan. Dan setiap ajaran, pahaman atau pegangan yang menyalahi perkara-perkara asas dalam Islam, seperti menolak Al-Quran dan As-Sunnah, perlulah kita jauhi dan hindari. Juga perjuangan-perjuangan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah juga perlulah kita tinggalkan. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa merujuk kepada alim ulama yang muktabar, yang bertauliah daripada institusi agama yang diiktiraf, bagi mengemukakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah dan syariat. Khususnya hendaklah sentiasa kita mendalami ilmu-ilmu agama daripada alim ulama yang bertauliah, mengajar sebagai salah satu cara dan usaha untuk menyelamatkan diri kita daripada terjebak ke dalam ajaran yang menyeleweng. Dan kita juga hendaklah memantapkan kepahaman agama Islam secara istiqamah daripada sumber-sumber yang benar dan tepat. Dan juga kita hendaklah memastikan anak-anak kita yang diamanahkan kepada kita mendapat pendidikan agama yang betul di institusi-institusi pendidikan yang diiktiraf oleh pihak berkuasa agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.